Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Mu'alimah? Okey, Mu'alimah harap semuanya sihat. Okey, pada hari ini kita akan sambung dengan pembelajaran kita yang sebelum ini dengan topik yang sama iaitu topik 6, daya. Pada minggu lepas kita telah belajar apa itu daya geseran, faktor yang mempengaruhi daya geseran dan kesan daya geseran itu. Jadi pada hari ini kita akan sambung juga dengan topik daya geseran tapi dengan pembelajaran yang baru. Okey, jom. Baiklah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Okey, pada hari ini kita akan belajar pula bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan daya geseran dengan menambah dan mengurangkan daya geseran tersebut. Okey, sebelum tu Mu'alimah nak tanya, pernah tak kamu mengalami situasi seperti dalam gambar ni? Kamu pernah tak susah nak buka penutup botol? Mesti pernah kan? Okey, dalam situasi yang macam ni, macam mana kamu nak buka penutup botol tersebut? Okey, salah satu caranya adalah dengan kamu menggunakan tuala yang kering untuk membuka botol tersebut, penutup botol tersebut. Okey, sebenarnya apa yang berlaku? Terdapat daya geseran antara botol tu dan penutup botol. Jadi, dengan menambah daya geseran, sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cekap dan mudah. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, kamu boleh menggunakan salah satu cara iaitu dengan menggunakan tuala yang kering untuk membuka penutup botol itu. Okey, selain daripada situasi tadi, cuba kamu fikir, ada tak situasi lain ataupun aktiviti lain yang kamu pernah alami dan bagaimana kamu atasi situasi itu? Okey, seterusnya kita akan belajar bagaimanakah kita dapat menambahkan daya geseran dalam aktiviti seharian kita. Okey, mari kita lihat contoh-contohnya. Okey, yang pertama. Yang ni mesti ada dekat setiap rumah. Penggunaan pelapik anti gelincir ataupun kamu guna tuala untuk letak di luar tandas. Jadi apa yang berlaku adalah kamu telah menambahkan daya geseran pada permukaan lantai yang basah. Ini untuk mengelakkan kamu dari tergelincir. Okey, yang kedua pula, cuba perhatikan kasut kamu atau selipar kamu. Kalau kamu perhatikan, kamu akan dapat lihat bahawa tapak kasut kamu biasanya bercorak dan kasar. Okey, kenapa kena ada corak yang kasar ni? Ini adalah untuk mengelakkan kita daripada tergelincir semasa berjalan atau berlari. Okey, ini pun salah satu cara untuk kita menambah daya geseran. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah pelapik tertikus. Okey, siapa yang yang tengah menonton menggunakan laptop atau komputer, pasti ada tertikus kan? Okey. Dan biasanya kita akan letak pelapik di tertikus tersebut. Kenapa? Ini juga salah satu cara untuk kita menambahkan daya geseran pada tertikus dan membolehkan pergerakan tertikus mudah dikawal oleh tangan kamu. Kalau tak, kamu akan tak letak pelapik tu, kamu rasa susah nak gerakkan tertikus tu sebab dia licin kan, ada roda.
Baiklah, yang keempat. Okey, yang ni Mukadimah pasti ramai yang pernah nampak, iaitu sarung tangan yang biasa kita gunakan, yang biasa penunggang motosikal gunakan. Okey, kalau kamu perhatikan corak di tapak permukaan sarung tangan tersebut biasanya kasar. Ini juga salah satu cara untuk menambahkan daya geseran dan memudahkan objek itu dijengkam. Okey, contoh yang terakhir. Yang terakhir kita pernah tak kamu lihat dalam TV untuk sukan angkat berat. Kalau kamu perasan ahli sukan angkat berat ni, mereka sebelum memulakan aktiviti mereka, mereka akan meletakkan serbuk kapur magnesium karbonat di tangan mereka. Okey, kenapa? Ini juga untuk menambahkan daya geseran supaya tangan mereka tidak licin dengan pengangkat berat tersebut. Okey. Selain daripada ahli sukan angkat berat, cuba kamu fikirkan ahli sukan apa yang kamu nampak digunakan serbuk kapur magnesium karbonat ni. Okey, baiklah. Tadi kamu dah lihat banyak situasi yang berada di sekitar kita dan bagaimana kita menggunakan pelbagai cara untuk menambahkan daya geseran. Okey, yang ni situasi ni berbeza sikit. Pernah tak kamu melihat engsel pintu berkarat ataupun kamu lihat biasanya dekat tingkap sekolah ke, kamu tengok kat tepi tu dia macam dah berkarat. Dan kalau kamu perhatikan, bila dia berkarat, susah untuk kamu membuka atau menutup pintu ni. Kalau kat tingkap pula, kamu akan tengok rasa susah untuk tutup tingkap dan buka tingkap. Dan biasanya ia berbunyi kan. Okey, macam mana kita nak atasi masalah ni? Baiklah, dalam keadaan lain pula, daya geseran yang terhasil memberikan masalah dan perlu diatasi dan dikurangkan. Okey, macam tadi situasi sebelum ni, daya geseran tu kurang, jadi kita tambah. Tapi ada pula keadaan macam tadi, engsel pintu tu berkarat. Daya geseran tu dia dah terlebih pula. Jadi, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu kurangkan pula daya geseran ini. Jadi, salah satu cara engsel pintu yang berkarat tadi, untuk kita kurangkan daya geseran dia, ialah dengan meletakkan minyak ataupun kamu boleh letakkan grease. Sama juga dengan tingkap yang berkarat, kamu boleh letakkan grease dan juga minyak untuk mengurangkan daya geseran dia. Okey, sekarang ni Mukadimah nak kamu berfikir pula bagaimanakah kamu dapat mengurangkan daya geseran dalam aktiviti seharian. Selain daripada contoh yang diberikan, engsel pintu yang berkarat dan tingkap yang berkarat. Okey, apa lagi yang kamu lihat di sekeliling kamu untuk kamu yang memerlukan kamu untuk mengurangkan daya geseran? Okey, contoh yang pertama, kalau kamu pernah datang ke kilang, kamu akan nampak kebanyakan kilang mereka menggunakan penggolik. Penggolik ni kan untuk barang tu bergerak dari satu tempat ke satu tempat supaya dia bergerak dengan lebih cepat. Dan juga kamu boleh lihat contoh dalam papan roda ni, kenapa dia letakkan roda? Roda juga adalah salah satu cara untuk kita kurangkan daya geseran. Dan bila kita letakkan roda ni, ia akan memudahkan pergerakan objek. Okey, yang kedua pula ialah pernah tak tengok ayah atau ibu bawa kereta ke bengkel untuk servis kereta. Okey, kalau kamu perasan, biasanya mekanik akan menggunakan minyak pelinci dan meletakkannya di dalam enjin.
Okey, penggunaan minyak pelincir ni dalam kenderaan bermotor boleh mengurangkan daya geseran yang berlebihan di dalam bahagian enjin. Yang ketiga pula ialah penggunaan tepung asid borik. Yang ni kita dapat lihat dalam permainan carrom. Okey, kalau kamu lihat pemain akan letak tepung asid borik ini untuk memudahkan pergerakan buah carrom. Dan ini juga salah satu cara untuk mengurangkan daya geseran antara buah carrom dan papan carrom. Okey, yang keempat pula ialah apabila kamu lihat permukaan laci disapu dengan lilin supaya laci ini mudah dibuka dan ditutup. Kalau kamu lihat biasanya laci yang diperbuat daripada kayu, bila kita nak nak supaya laci ini mudah dibuka dan ditutup, kita akan letak lilin. Ini juga salah satu cara untuk kita mengurangkan daya geseran. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton dan Muallimah harap kamu dapat belajar sesuatu pada hari ini dan mempraktikkan apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Terima kasih. Sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye-bye. Assalamualaikum.